Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiwa'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Jadi insya-Allah kita sambung mudzakarah kita dan pengajian kita di dalam ilmu tauhid melalui kitab yang mulia, syarahan Tijan Ad-Darari karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ke atas matan Risalah At-Tauhid karangan Al-Imam Al-Bajuri rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa ulum masyayikhina fid darain, amin. Baik, kita masih lagi dalam perbahasan sifatun salbiyah. Sifatun salbiyah iaitu sifat-sifat yang mana dalil ataupun dalalah kepada sifat-sifat tersebut adalah salbi, iaitu nafi. Jadi daripada awal perbahasan sifat salbiyah, daripada sifatul qidam sampailah pada hari ini sifat yang terakhir bagi sifatul salbiyah, iaitu sifat al-wahdaniyah. Semua mafhum ataupun dalalahnya adalah salbi ataupun nafi. Daripada awal kita belajar semuanya memberi makna penafian. Kerana itu seperti mana kita sebut sebelum ini, bab perbahasan sifatul salbiyah dipanggil sebagai bab at-tanzihat. Bab pada mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan suka untuk kita ulang semula perbahasan berkenaan dengan tauhid yang ditaklifkan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullahi bi sifatihi. Mengenal Allah taala itu dengan sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mentaklifkan makhluk ataupun tidak mentaklifkan hamba-Nya untuk mengenal zat hakikat sebenar Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut sebagai al-kun. Al-kun ataupun al-haqiqah bermakna wahid. Maknanya hakikat sebenar Tuhan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala taklifkan kita semua untuk mengenal Allah taala dengan sifat-sifatnya. Dan apabila sudah seseorang itu mengenal Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya, dengan segala sifat-sifat Allah Ta'ala, lalu dia akan mengakui dan mengiktiraf bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tidak mampu dicapai hakikat sebenarnya dengan akal ataupun dengan pemahaman manusia ataupun pemahaman hamba. Kerana apa? Kerana hadhihi ataupun perbahasan itu min mawaqifil aqli, daripada perbahasan-perbahasan yang akal tak mampu untuk capai. Kerana fahaman ataupun macam mana pun seseorang itu cuba untuk memahami hakikat sebenar Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu bebas dan berlepas daripada gambaran ataupun pemahaman tersebut. Kerana itu kita sebut idrak haqiqatillahi subhanahu wa ta'ala min mawaqifil aql. Di dalam perbahasan tauhid ada beberapa perkara yang dipanggil sebagai mawaqiful aqli, perkara yang akal tidak mampu untuk idrak, akal tidak mampu untuk capai. Maka perbahasan perkara-perkara ini tidak dapat diketahui secara hakikat sebenarnya. Antaranya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana akal manusia tidak mampu. Kerana itu kita sebutkan perbahasan ilmu tauhid bukan sekadar menggunakan dalil akli ataupun bukan semata-mata dalil akli. Kerana apa? Kerana ada perkara-perkara yang akal tidak mampu untuk idrak, dan kita berhenti kepada nusus ataupun nas-nas yang disebutkan sama ada dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Maka kerana itu kita sebut pada peringkat yang pertama ataupun pada kelas yang pertama bahawasanya istindad ataupun sumber di dalam ilmu kalam ataupun ilmu tauhid ini adalah al-adillah al-aqliyah wan naqliyah. Kedua-duanya sekali. Dan tidak berlaku ta'arud di antara sahihun nusus wa sarihul aqli. Tidak akan berlaku i'tirad ataupun tanaqud di antara nas-nas yang sahih dari segi
subutnya dan juga dari segi dalalahnya, maknanya kedua-duanya qat'i. Dan dari kalau ditimbang ataupun tidak akan berlaku tanakut ataupun tidak akan berlaku perlawanan dengan akal yang sahih ataupun akal yang qat'i. Maka kerana itu kita sebut madrasah Asy'ariyah ataupun ahli sunnah berdiri ataupun terbina dengan dua seiring, antara nas ataupun antara dalil aqliyah dan juga dalil naqliyah. Kita tidak berat sebelah ataupun tidak menggunakan akal sahaja, ataupun tidak memahami nas Al-Quran secara zahir sahaja. Dan pada sesi yang lepas kita dah sebutkan bagaimana madrasah yang ada di dalam firaq Islamiyah ini memahami cara untuk bertaamul dengan ayat-ayat ataupun nas-nas yang zahirnya tidak sesuai ataupun tidak layak bagi Allah Ta'ala. Makna zahirnya tidak layak bagi Allah Subhanahu Ta'ala ataupun melazimi perkara-perkara yang mustahil. Yang kita sebut dalam perbahasan cara bagaimana bertaamul dengan nas-nas mutasyabihat ataupun ayat-ayat mutasyabihat, lafaz-lafaz mutasyabihat yang digunakan pakai di dalam Al-Quran, yang sabit di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Jadi kita dah bincang secara detail pada sesi yang lepas. Baik. Dan kita masih lagi di dalam sifatun salbiyah. Kita sebut sifat salbiyah, kesemua mafhum ataupun dalalahnya adalah salbi. Daripada awal sifat qidam. Sifat qidam menafikan hudus Allah Subhanahu wa Ta'ala, menafikan Allah Ta'ala itu baharu ataupun menafikan Allah Ta'ala itu didahului oleh tiada, yang dipanggil sebagai al-hudus. Baik, al-qadim ataupun al-qidam, makna al-qidam adalah adamul awwaliyah. Jadi ada makna salbi di situ, ada makna salbi, nafi. Maknanya nafi apa? Nafyul awwal, nafyu awwaliyah. Begitu juga al-baqa, al-baqa adamul akhiriyah, iaitu nafyul akhiriyah, menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada pengakhiran. Mukhalafatuhu lil hawadis, menafikan apa? Nafyul mumathalah ataupun adamul mumathalah, menafikan adanya persamaan ataupun adanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan makhluk. Kerana makhluk ataupun kita kata perkara-perkara yang hawadis didahului oleh tiada. Dan al-hawadis dan juga al-qadim mutanaqidan. Kalau kita isbatkan salah satu, maka ternafi yang satu lagi, ternafi secara total. Kemudian kita bincang juga perbahasan berkenaan dengan suwarul mumathalah, gambaran-gambaran mumathalah, yang dimaksudkan apa maksud persamaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sekalian makhluk. Jadi 10 suwarul mumathalah yang dinyatakan oleh syarih di dalam kitab ini, naqal kepada Al-Imam Al-Bajuri sendiri ketika mana mensyarahkan matan Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi. Kemudian sifat yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsihi menafikan apa? Menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berhajat kepada zat, ataupun menafikan Allah Ta'ala itu ada yang menjadikan. Jadi menafikan dua perkara. Kita dah bincanglah dalam qiyamuhu binafsihi. Yang pertama adalah nafyu iftiqarillahi ta'ala ila mahal. Dan yang dimaksudkan dengan mahal di situ apa? Az-zat. Sebab apa? Sebab apa kita tak kata mahal dekat situ makan? Sebab kita dah nafikan dekat dalam sifat mukhalafatu lil hawadith. Kerana antara salah satu daripada suwarul mumathalah yang 10 adalah yang antaranya yang keberapa? Yang kelima adalah ayyahulla fi makan. Allah Ta'ala itu berada pada tempat, mengambil ruang. Maka dah ternafi. Maka bila disebut di dalam perbahasan qiyamuhu binafsihi, bila disebut al-qiyam bin nafsi, maka dekat situ makna al-iftiqar ila mahal adalah az-zat. Maka kalaulah Allah Ta'ala berhajat pada zat, maka Allah Ta'ala adalah sifat. Kerana yang berhajat kepada zat ataupun yang berdiri kepada zat adalah sifat, bukannya zat. Kerana az-zatu la taqumu bidzat. Zat tidak berdiri dengan zat. Yang berdiri dengan zat adalah sifat. Kemudian kita nafikan juga sifat tidak berdiri ke atas sifat yang lain.
Kerana kalaulah kita isbatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat, maka mustahil Allah Taala itu bersifat dengan qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar dan juga kalam. Sifat ma'ani yang 7. Begitu juga dengan sifat ma'nawiyah yang 7. Kerana kesemua itu adalah sifatun wujudiyah atau thubutiyah. Dan bila wujudiyah, maka mesti berdiri pada zat kerana itu adalah sifat. Baik. Kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, maka kita telah menafikan apa? Kita dah buat dalil bahawasanya sifat tidak berdiri pada sifat yang lain. Contohnya macam warna hitam. Warna hitam tidak berdiri pada warna putih kerana kedua-duanya sifat. Warna hitam tidak berdiri kepada sejuk. Kenapa? Kerana kedua-duanya adalah sifat. Yang berdiri pada warna hitam adalah zat, contohnya zat telefon ataupun zat dinding. Jadi itu adalah zat, maka sifat berdiri padanya. Akan tetapi sifat tidak boleh duduk ataupun tidak boleh berada pada sifat yang lain kerana kedua-duanya membawa hukum yang sama, iaitu al-qiyam bil ghairi, berdiri pada yang lain. Dan adanya sifat-sifat ini secara tabi'iyah, bukan secara asalatan. Maknanya apa? Kalau kita kata warna hitam. Warna hitam tak boleh ditunjuk melainkan dia berada pada zat. Kalaulah dia tidak berada pada zat, maka tak boleh nak tunjuk kerana dia adalah sifat. Maka sifat bagi sifat adalah, kalau kita nak tentukan atau kalau kita nak isyaratkan kepada dia, maka perlu kepada zat yang lain. Kita kena isyarat pada zat. Sebab apa? Sebab sifat la yusharu ilaihi illa bitabi'iyah, melainkan secara tabi'iyah, maknanya mengikut zat. Baik, itu adalah perbahasan atau makna yang pertama bagi al-qiyam binafsi, iaitu al-iftiqar ila mahal. Makna yang kedua bagi al-qiyam binafsi adalah al-iftiqar ila al-mukhassis. Jadi menafikan adamu al-iftiqar ila al-mukhassis. Menafikan yang Allah Ta'ala itu ada mujid. Al-mukhassis di situ adalah al-mujid. Dimaksudkan dengan mukhassis adalah al-mujid, iaitu pencipta. Maka dalil kepada penafian ini telah diselesaikan dalam sifatul qidam. Kenapa? Kerana dalam sifat qidam kita dah bincang dalil, kalaulah laukana Allah Subhanahu Wa Ta'ala laisa qadiman lakana hadisan. Walau kana hadisan lahtajja ila al-muhdis. Maka kemudian kita bincang muhdis tersebut, kalaulah dia qadim, selesai, maka itulah Tuhan yang sebenar. Tapi kalaulah dia hadis juga, maka berhajat kepada muhdis. Maka akan berlaku dalil yang sama. Maka muhdis tersebut, kalau dia adalah hadis, maka berhajat kepada muhdis yang lain. Kalaulah perkara itu berterusan ila ma la nihayah fil madi, maka itu akan melazimi tasalsul. Wat tasalsul muhal. Kita dah bincang dalil batalnya tasalsul menggunakan dalil apa? Burhan tatbiq. Burhan tatbiq. Maka terbatalnya tasalsul dengan dalil yang kita dah bincangkan sebelum ini dalam perbahasan mustahilul aqli, iaitu dalil ataupun burhan at-tatbiq. Sebab itu sepanjang daripada perbincangan kita, terutamanya pada bab sifat ini, perbahasan dalil aqli yang kita bincang sebelum ini, ada satu dars yang khas kita bincangkan perbahasan berkenaan dengan dalil-dalil ataupun perkara-perkara mustahil aqli, dan juga dalil kepada terbatalnya perkara-perkara mustahil aqli ini. Penting untuk kita lalukan pada setiap bab supaya kita faham, terutamanya dalam bab pendalilan. Kerana pendalilan yang dibuat akan untuk mengisbatkan sifat-sifat ini, maka ditolak lawan bagi sifat tersebut menggunakan qiyasul khulfi, mana qiyas yang datang dengan mengisbatkan terbatalnya tanakut bagi sesuatu qadiyah. Maka perlu kepada memahami mustahil aqli. Kenapa? Kerana kalaulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang lawan bagi sifat-sifat yang kita sebutkan ini, maka akan melazimi perkara-perkara daripada mustahil aqli. Dan perkara yang melazimi mustahil adalah mustahil. Maka kena seiringkan semua yang kita bincangkan daripada perbahasan mustahilul aqli. Kita ulang secara ringkas, mustahil aqli ada berapa? Semua ada banyak. Mustahil aqli sangat ada banyak, sampai 40 ataupun lebih daripada 40 perkara-perkara mustahil aqli.
Apa antaranya? Tahsilul hasil. Kemudian ijtima'ul al-mu'athiraini ila atharin wahid. Kemudian apa lagi? Qalbul haqa'iq dan sebagainya. Banyak lagi mustahil akli. Tapi semua perbahasan mustahil akli terhimpun kepada 4 yang asas. Apa dia? Yang pertama adalah daur. Daur maknanya apa? Daur maknanya kita mengisbatkan wujudnya sesuatu dengan sesuatu yang mana kewujudannya disebabkan perkara yang pertama. Contoh kalau kita kata A jadikan B, B jadikan C, C jadikan A. Jadi kita isbatkan adanya A dalam masa yang sama, A ada selepas ada C. Jadi akan berlaku apa? Daur. Maksudnya akan dipanggil, kalau dalam bahasa Melayu, dalam kitab-kitab akademik dipanggil sebagai putar ataupun pusing temu. Jadi dia pusing dan dia bertemu balik. Maka perkara itu mustahil. Mustahil sesuatu itu menjadikan perkara yang menjadikan dia. Faham tak? Maksudnya kalau kita kata A jadikan B, B jadikan C, C jadikan A. Jadi A jadikan B, dalam masa yang sama B jadikan C. Maka A menjadikan C dengan perantaraan B. Tetapi dalam masa yang sama juga kita isbatkan apa? C yang menjadikan A. Maka dekat situ akan melazimi apa? Kita mengisbatkan sesuatu itu menjadikan sesuatu yang menjadikan dia. Maknanya kalau kita kata tadi kan, A kan jadikan C tapi dengan wasitah B. Tapi dalam masa yang sama C yang menjadikan A. Maka dekat sini berlaku daur. Dan butlanu daur kama qala al-Imam Ar-Razi adalah badihi. Butlan daur adalah badihi. Tapi kita pernah sebutkan sebelum ini dalil terbatalnya daur dengan sebab melazimi ijtima'u an-naqidaini. Melazimi bertemunya dua yang berlawanan. Iaitu apa? At-taqaddum wa ta'akhur. Sesuatu itu mendahului dan mengakhiri dalam satu masa yang sama. Kalau kita lihat gambaran tadi, kalau kita kata A yang menjadikan B dan B menjadikan C, C menjadikan A, maka A melazimi apa? Taqaddum. Min haisu apa? Min haisu dia yang menjadikan perkara yang menjadikan C. Kemudian dia juga ta'akhur. Min haisu apa? C yang menjadikan A. Maka dekat situ berlaku ijtima'u an-naqidaini. Berlaku pertembungan dua perkara yang berlawanan. Wa huwa al-muhal. Baik, itu butlan ad-daur. Kemudian yang kedua adalah tasalsul. Tasalsul adalah silsilah ghair mutanahiyah. Al-silsilah al-murakkabah ila ma la nihayah. Ataupun tarakkub al-asya' ila ma la nihayah. Susunan sesuatu benda sampailah kepada perkara yang tiada pengakhirannya fil madhi. Ingat, tasalsul mustahil hanya pada madhi sahaja. Amal fil mustaqbal yajuz. Sebab mustaqbal ni duduk pada daerah mungkinat. Maka contoh kalau kita kata contohnya apa? Contohnya macam kita kata manusia. Manusia boleh ila ma la nihayah, maknanya dari segi mustaqbal. Maknanya bila ada manusia akan ada manusia lagi, akan ada manusia lagi ila ma la nihayah. Tapi fil mustaqbal. Ya, dan itu tidak mustahil. Tapi yang mustahil fil madhi. Kenapa mustahil fil madhi? Sebab fil madhi yatahaqqaq. Dah selesai, dah terhasil, dah terjadi. Amma fil mustaqbal, dia masuk pada daerah mungkinat. Maka bila masuk pada daerah mungkinat, dia masuk pada ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa taala, maka qudrah Allah Subhanahu wa taala berta'alluq kepada sekalian mumkinat. Maka Allah Taala boleh jadikan lagi dan seterusnya. Baik. Itu tasalsul. Kemudian yang ketiga apa? Ijtima'u an-naqidaini. Yang dimaksudkan dengan an-naqidaini adalah al-mutaqabilaini, daripada taqabul arba'ah. Taqabul arba'ah apa dia? Yang pertama taqabul mutanaqidan. Kemudian yang kedua taqabul ad-diddan. Yang ketiga taqabul al-adam wal malakah. Dan yang keempat taqabul al-mutadaifaini. Keempat-empat ini ternafi. Sebab apa? Sebab semua melazimi ijtima'u an-naqidaini, berhimpun dua yang berlawanan. Dan kita dah pernah sebut dalam perbahasan tanakud, kita kata tanakud adalah isbat dan nafi dalam satu masa yang sama. Maka perkara itu melazimi satu betul, satu salah. Kita kata Zaid tidak Zaid, ataupun insan la insan. Maka insan isbat, la insan nafi. Jadi kedua-dua ini mutanaqidan, ataupun kedua-dua ini adalah tanakud.
Maka tanakut, apa kaedah paling besar tanakut? Kalau satu betul, satu lagi mesti salah. Satu betul, satu mesti salah. Kalaulah Zaid betul, maka la Zaid salah. Kalaulah la Zaid betul, maka Zaid adalah salah. Itu nizam ataupun kita kata kaedah asas bagi tanakut. Maka bila kita sebut ijtima'un naqidaini adalah dua perkara, kalaulah dia berhimpun dua perkara yang berlawanan, maka perkara itu adalah mustahil. Kenapa mustahil? Sebab melazimi kita isbat dan nafi pada satu benda yang sama. Isbat dan nafi satu benda yang sama adalah perkara yang akal tidak boleh terima. Dan ijtima'un naqidaini butlanuhu zahir. Butlannya terzahir dan jelas. Butlan bagi ijtima'un naqidaini jelas dan tidak perlu kepada pendalilan yang lebih. Kenapa? Kerana semua uqala, orang yang berakal, membenarkan bahawasanya tidak boleh berlaku perhimpunan dua perkara yang berlawanan. Sebab itu kita kata tanakut, kaedah kedua tanakut yang besar apa? La yajtami'an wa la yartafi'an. Tak boleh berhimpun dalam satu masa yang sama, dan dalam masa yang sama tak boleh dua-dua ternafi. Kalau kita kata Zaid insan dengan la insan, jadi sesuatu itu sama ada dia insan ataupun la insan. Kalau dia insan, maka dia bukan la insan. Kalau dia la insan, maka dia bukan insan. Dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah at-tarjih bidunil murajjih. At-tarjih bidunil murajjih. Berlakunya tarjih tanpa ada yang mentarjihkan. Baik. Gambaran dia bagaimana? Gambaran dia macam timbang. Timbangan ketika mana tidak ada pemberat, maka akan sama antara kiri dan kanan. Timbangan ataupun kita kata sebelah kiri dan kanan akan sama. Musawah akan sama. Baik, kalaulah tidak, selagi tidak ada pemberat, selagi itu tidak akan berat dan ringan salah satu daripada keduanya. Maka bila masa ada berlaku tarjih, iaitu berlaku satu berat, satu ringan, ketika ada pemberat, maka akal tak boleh terima timbang itu berlaku tarjih tanpa ada yang mentarjihkan, tanpa pemberat. Jadi itu gambaran at-tarjih bidunil murajjih. Akan melazimi perkara atau akan melazimi ijtima'un naqidaini juga. Iaitu apa? Iaitu al-musawah war-rujhan. Sesuatu itu sama, dalam masa yang sama tertarjih. Maka kedua-dua itu adalah mustahil. Dan kita sebut dalam sifatun dalam sifatul qidam juga kita sebut perbahasan berkenaan dengan at-tarjih bidunil murajjih, iaitu melazimi al-musawah war-rujhan. Musawah maknanya sama. Kalau timbangan kita ambil kiasan tu timbangan lah, timbangan. Musawah tu maknanya sama, dua-dua belah. Rujhan tu apa? Satu berat, satu ringan. Maka perkara itu mustahil berlaku selagi mana tidak ada yang mentarjihkan, yang memberatkan. Jadi kalau kita kata wujud dengan adam, perkara mungkin dia bila kita kata al-imkan ataupun al-mumkin, maknanya ma yastawi tarafai al-wujud wal adam. Sama. Wujud dan adam dia tu sama. Baik. Selagi mana tiada yang mentarjihkan, selagi itu perkara itu sama. Wujud dan adamnya. Baik. Bila wujud, maka berlaku tarjih. Maka mustahil tidak ada yang mentarjihkan. Maka dekat situ, kalaulah kita isbatkan tak dia ada dengan sendirinya, maka akan melazimi al-musawah war-rujhan, dan kedua-duanya adalah mutanaqidan. Maka empat dalil akli ini kesemuanya adalah asas kepada mustahil akli, dan keempat-empat ini semuanya terhimpun kepada apa? Ijtima'un naqidaini. Jadi mustahil akli paling besar sekali dan paling umum sekali adalah ijtima'un naqidaini. Dan kalau kita baca ataupun kita lihat dalil-dalil yang didatangkan dalam perbahasan ilmu tauhid, terutamanya dalam perbahasan sifat, kesemuanya akan, kalau dalil tersebut dalil yang mustahil, maka akan membawa kepada ijtima'un naqidaini. Tak kisahlah sama ada daur. Kalau daur melazimi apa? At-taqaddum wa ta'akhur. Dan taqaddum ta'akhur adalah mutanaqidan. Kemudian tasalsul apa? Akan melazimi apa? Akan melazimi ziyadah wa nuqsan sama. Az-ziyadah wa al-musawah baina az-ziyadah wa nuqsan. Sedangkan ziyadah dan nuqsan tu kedua-duanya adalah mutanaqidan. Sikit dan banyak, kedua-duanya adalah mutanaqidan. Apa makna banyak? Tidak sikit. Apa makna sikit? Tidak banyak. Jadi mutanaqidan. Kemudian at-tarjih bidunil murajjih juga melazimi ijtima'u an-naqidaini, iaitu ar-rujhan wal musawah.
Apa makna rujhan? Apa nakid bagi rujhan? Nakid bagi rujhan adalah la rujhan, la ar-rujhan. Dan makna la ar-rujhan adalah al-musawah. Maka kedua-dua itu melazimi al-ijtima'u an-naqidaini. Maka semua daripada mustahil akli akan kembali kepada ijtima'u an-naqidaini. Baik, itu secara ringkaslah kita ulang semula. Sebab apa? Sebab perbahasan mustahil akli perlu dibawa sentiasa supaya kita faham dalil yang dibentangkan di dalam perbahasan sifat. Baik, insya-Allah hari ini kita masuk kepada sifat yang kelima, sifatul khamisah min sifatis salbiyah, daripada sifat salbiyah. Iaitu apa sifat yang terakhir, sifat yang kelima, iaitu sifat al-wahdaniyah. Baik. Sifat al-wahdaniyah, bila disebut sifatul wahdaniyah, maka wahdaniyah, mana wahdaniyah, nisbah kepada wahdah, nisbah kepada al-wahdah. Bila disebut al-wahdaniyah, dan nun di situ dipanggil sebagai nun lil mubalaghah. Bila disebut wahdaniyah, maka nun di situ dipanggil sebagai nun lil mubalaghah. Dan bila disebut al-wahdaniyah, wahdaniyah adalah nisbatun lil wahdah. Tapi kenapa ada nun? Nun itu disebut oleh para ulama, terutama di dalam ilmu nahwu, nun di situ yufid al-mubalaghah. Yufid al-mubalaghah. Baik. Dalam perbahasan sifatul wahdaniyah, bila kita sebut sifat wahdaniyah, maka akan mafhum ataupun makna bagi sifat al-wahdaniyah bila dibincangkan perbahasan sifat wahdaniyah adalah ibaratun an salbi al-kathrah. Bila kita kata wahdah, apa lawan bagi wahdah? Tanakub bagi wahdah apa? Kasrah. Jadi bila kita kata sifatul wahdaniyah, maknanya apa? Nafyu al-kasrah, tanfi al-kasrah. Jadi sifat ini, makna bagi sifat ini ataupun dalalah bagi sifat ini, iaitu sifat wahdaniyah adalah salbi. Kerana itu sifatul wahdaniyah dimasukkan kepada sifat-sifat salbiyah. Kerana apa? Kerana makna bagi sifat wahdaniyah adalah salbu al-kasrah ataupun nafyu al-kasrah, menafikan banyak. Kemudian penafian ini berlaku kepada tiga perkara, iaitu apa? Iaitu mengisbatkan al-wahdah fi dzat, kemudian yang kedua al-wahdah fi sifat, dan yang ketiga al-wahdah fil af'al. Jadi ada tiga perkara yang nak diisbatkan dalam sifatul wahdaniyah, iaitu mengisbatkan wahdatus dzat, kemudian yang kedua wahdatus sifat, dan yang ketiga adalah wahdatul af'al. Setiap satu daripada tiga ini terpecah kepada dua, sama ada dari segi ittisal ataupun infisal. Maknanya dari segi ittisal dipanggil sebagai kam al-muttasil, dan yang kedua dari segi infisal dipanggil sebagai kam al-munfasil. Jadi kita ada dua, ada kam al-muttasil dan ada kam al-munfasil. Jadi bila disebut sifatul wahdaniyah, maka ibaratun an salbil kasrati fi dzati was sifati wal af'ali, daripada sifat daripada zat, sifat dan juga af'al, yang mana setiap satu daripadanya ittisalan atau infisalan, sama ada dari segi ittisal ataupun infisal. Baik. Bila kita sebut perbahasan berkenaan dengan sifatul wahdaniyah, kebiasaannya para ulama akan kata sifat wahdaniyah menafikan al-kumum. Apa makna kumum? Kumum adalah jamak kepada kam. Jamak kepada kam. Baik, apa yang dimaksudkan dengan kam? Kam adalah sesuatu yang boleh menerima taksim. Ma yaqbalu al-inqisam. Bila kita kata kam, dalam bahasa Melayu pun dalalahnya menunjukkan kepada berapa. Bila berapa, maknanya ada pembahagian. Maknanya boleh ditaksimkan. Maka kam adalah sesuatu yang masuk kepada perkara yang boleh dibahagikan, boleh dibilang. Maka dalam perbahasan kam dipecahkan kepada dua. Yang pertama dipanggil sebagai kam al-muttasil.
kam muttasil. Kam muttasil mudahnya adalah miqdar, adalah ukuran. Contoh macam apa? Contoh macam meja ni. Meja ni ada kam tak ada? Ada panjang, ada lebar dan ada tinggi. Contohnya lah panjang, lebar dan tinggi. Baik. Itu yang dipanggil sebagai kam muttasil. Kam muttasil adalah miqdar. Disebut kam muttasil adalah ma baina ajza'ihi al-wusta hududun mushtarak. Baik. Kalau kita tengok meja ni kalaulah kita iktibarkan ini lebar, yang ini panjang, yang ini tinggi. Baik. Penghujung bagi lebar adalah permulaan bagi tinggi. Penghujung bagi lebar adalah permulaan bagi panjang. Nampak penghujung bila kita kata ini lebar kan? Okey. Had terakhir lebar ni adalah permulaan bagi panjang. Jadi antara ajza'uhul wusta hududun mushtarak. Ada had yang mushtarak, ada perkongsian. Maksudnya hujung bagi sesuatu itu adalah permulaan bagi sesuatu yang lain. Sama juga hujung bagi sesuatu ini adalah permulaan bagi panjang ataupun tinggi bagi meja ni. Maka kita kata itu dipanggil sebagai kam muttasil. Kerana itu dipanggil kam muttasil adalah al-maqadir, jamak kepada miqdar, ukuran. Baik. Yang kedua adalah kam al-munfasil. Kam munfasil adalah adad, iaitu bilangan, nombor. 1, 2, 3. Contoh macam kalau kita kata buah oren. Buah oren kita ada 10 buah oren. Maka kam di situ adalah kam munfasil. Kenapa? Kerana setiap satu terpisah dengan yang lain, tidak bersambung. Kerana dia adalah adad. Jadi untuk mudah faham, kam muttasil adalah maqadir dan kam munfasil adalah al-a'dad. Jadi yang nak dinafikan di dalam perbahasan sifat wahdaniyah adalah kam-kam ini. Jamaknya dipanggil sebagai al-kumum. Kemudian ada kam muttasil fi dzat. Kan kita sebut kan? Kita kata sifat wahdaniyah adalah menafi ibaratun an salbil kasrati fi dzati. Jadi dalam zat imma kamman muttasilan atau kam munfasil. Kemudian dalam sifat begitu juga, ada kam muttasil, ada kam munfasil. Dan di dalam perbahasan af'al juga ada kam muttasil dan kam munfasil. Kita tulis supaya nampak sikitlah. Dalam perbahasan sifatul wahdaniyah. Ibaratun an salbi al-kathrah fi al-dzat. Kemudian as-sifat dan al-af'al. Zat, sifat dan afal ni setiap satu terbahagi pada dua, sama ada ittisalan atau infisalan. Kita kata ittisal ni yang kita panggil sebagai kam muttasil, dan infisal adalah kam munfasil. Jadi bila kita pecahkan ada berapa kam? Ada al-umum, as-sittah. Ada umum as-sittah, iaitu kam yang 6. Ada 6 kesemua sekali. Umum as-sittah. Baik. Yang pertama apa? Yang pertama kam muttasil fi al-dzat. Yang kedua kam munfasil fi az-zat. Yang ketiga kam muttasil fi sifat. Yang keempat kam munfasil fi as-sifat. Yang kelima kam muttasil fi al-af'al. Dan yang keenam kam munfasil fi al-af'al. Jadi 6 umumus sittah. Baik. Adakah semua ternafi? Baik, ada tafsilan nanti bila kita masuk dalam makna bagi setiap satu. Tapi khulasahnya imma menafikan kumumul khamsah, 5 daripada kam yang 6 ini, ataupun menafikan keseluruhannya mengikut kepada tafsiran bagi kam muttasil fil af'al. Nanti kita akan bincang kam munfasil fil af'al. Baik, apa yang dimaksudkan dengan kam muttasil?
Tulis di sini. Kam muttasil adalah ma baina ajzaihi al-wusta hududun mushtarakun. Hududun mushtarakun. Baik, kalaulah kita kata ni meja contohnya. Meja. Baik. Meja contohnya. Kita kata apa? Kalaulah kita kata ini selalunya ini lebar ke ini panjang. Contoh ini kita kata ini panjang lah. Ini panjang. Ini lebar. Baik. Maka pengakhiran bagi panjang adalah permulaan untuk pergi ke lebar. Maka dekat situ ada hudud mushtarak. Kerana itu disebut juga kam muttasil sebagai al-maqadir. Jamak kepada miqdar, ukuran. Jadi ukuran apa-apa dia akan jadi begitu. Kemudian akhir hujung bagi panjang juga ataupun hujung bagi lebar juga adalah permulaan bagi tinggi ataupun kita kata kedalaman. Al-um. Maka dekat situ ada hududun mushtarak. Itu adalah makna kam muttasil. Baik, kam munfasil apa? Selain daripada itu, maknanya ma baina ajza'u al-wusta ataupun ma laisa baina ajza'ihi al-wusta hududun mushtarak. Dia tidak ada had yang mushtarak. Kam munfasil lawan bagi kam al-muttasil. Jadi juga dipanggil sebagai al-a'dad. Bilangan. Contoh kalau kita ada apa? Contoh kita ada buah urin contohnya. Contoh ada 6. Maka ini kita panggil ada bilangan tak? Ada ataupun ada makna kam tak dekat situ? Boleh ditaksimkan ke? Boleh ditaksimkan. Dan pentaksiman itu terpisah antara satu juzuk dengan juzuk yang lain. Baik, meja ni boleh ditaksimkan tak? Boleh juga. Maknanya kita boleh kata ada panjang, ada lebar, ada kedalaman. Tapi dalam masa yang sama berlaku apa? Berlaku mushtarak. Ada had yang berkongsi di antara ajza'uhu al-wusta. Dapat tak? Jadi itu yang dipanggil sebagai kam muttasil. Kam munfasil a'dad. Baik. Dalam perbahasan sifatul wahdaniyah, yang tak dinafikan adalah kathrah. Banyak ataupun berbilang-bilang. Bila kita kata berbilang-bilang, ada makna kam tak dekat situ? Ada. Sebab kam kita kata yang boleh menerima taksim. Baik. Bila kita kata ibaratu an salbil kasrati, menafikan banyak pada zat. Baik. Yang dimaksudkan menafikan banyak pada zat pada kam muttasil apa dia? Bererti apa? Allah Subhanahu wa taala itu ada ajza, mutarakkibun minal ajza. Kalau kita kata apa makna kam muttasil fi dzat? Kam muttasil fi dzat adalah at-tarakkub at-tarakkub minal ajza. At-tarakkub minal ajza. Maknanya sesuatu yang terbina daripada juzuk-juzuk. Contohnya apa? Contohnya manusia. Al-insan. Insan terbina daripada juzuk-juzuk. Apa dia? Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan. Kemudian ada jari dan seterusnya. Maka ini adalah ajza'ul insan. Maka insan ada kam muttasil tak? Ada. Kam muttasil fi dzat. Ada berlaku ajza' ataupun tersusun terbina daripada juzuk-juzuk. Maka bila kita kata kam muttasil fi dzat adalah sesuatu yang tersusun. At-tarakkub minal ajza' ataupun mutarakkibatun minal ajza'. Zat yang tersusun daripada juzuk-juzuk. Itu makna kam muttasil fi dzat. Baik, kam munfasil fi dzat apa dia? Maknanya ada zat lain yang sama dan serupa dengan zat yang pertama. Maknanya ada satu zat yang sama dengan zat yang lain. Maka itu kita kata kam munfasil fi dzat. Sebab bila kita kata kam munfasil, kan, kam munfasil, maka mesti ada isyarat kepada adad, isyarat kepada nombor. Maknanya berbilang-bilang, boleh dikira. Tapi kalau kam muttasil, dia hanya satu benda, tapi ada ajza. Kam muttasil fi dzat. Contoh macam kita kan, tubuh badan kita. Pengakhiran, contohlah kalau kita kata kepala ni, kepala leher. Pengakhiran kepala adalah permulaan bagi leher. Pengakhiran bahu adalah permulaan bagi tangan. Contohnya lah. Jadi ada apa? Ada hudud mushtarak.
itu kita panggil sebagai kam muttasil. Tapi kalau ada dua orang, itu kita panggil sebagai kam munfasil. Sebab ada mushtarak ke Zaid dengan Amru, ada ishtirak ke, ada berlaku sama ke, tak ada. Maka itu dipanggil sebagai kam munfasil fi dzat. Baik. Kemudian kam muttasil fi sifat. Maknanya apa? Maknanya adanya berbilang-bilangnya pada satu sifat yang sama. Berbilang-bilang pada satu sifat daripada jenis yang sama. Contohnya ada dua kudrah, ada dua ilmu, ada dua atau lebih lah, dua kudrah ataupun lebih, dua ilmu ataupun lebih. Kemudian ada dua iradah ataupun lebih. Maka itu makna kam muttasil fi sifat. Kemudian kam munfasil fi sifat. Maknanya apa? Ada zat lain yang mempunyai sifat yang sama dengan zat yang lagi satu. Kalau contoh kita kata satu zat mempunyai sifat yang sama dengan zat yang lain, maka itu kam munfasil fi sifat. Jadi kam muttasil fi sifat, kita kata apa? Satu zat mempunyai dua sifat yang sama daripada jenis yang satu. Contohnya dua kudrah, dua ilmu. Kan ilmu kudrah, kalau kita kata ada dua, maknanya jenis yang sama, kudrah juga, tapi ada kudrah lagi satu. Jadi ada kudratan, ada dua kudrah. Maka itu dipanggil sebagai kam muttasil fi sifat. Berbilang-bilang pada pada sifat yang daripada jenis yang sama. Maknanya min jinsin wahid. Contohnya macam ni lah, kita kata kudrah. Kudrah sifat kan? Kita kata zat tu ada dua kudrah. Ada contoh kalau kita nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu ternafi, kita kata Allah Taala ada dua kudrah. Maka perkara tersebut mustahil. Kenapa? Kerana kudrah ta'alluqnya adalah ta'thir, memberi kesan. Baik, kalaulah salah satu sudah memberi kesan, satu lagi akan jadi abas. Dan tidak ada abas pada zat ataupun pada nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mustahil. Maka itu makna kam muttasil fi sifat. Maknanya adanya berbilang-bilang pada satu jenis sifat yang sama. Kudrah, contoh ada dua kudrah. Ilmu, ada dua ilmu. Jadi ada berbilang-bilang. Nanti akan nampak lebih jelas bila kita bincangkan kenapa pada nisbah pada Allah Ta'ala perkara tersebut mustahil. Kemudian kam munfasil fi sifat pula adalah kita nisbahkan adanya sifat lain, adanya zat lain yang bersifat dengan satu zat yang lain. Kita isbatkan ada zat lain yang sifatnya sama dengan zat yang lagi satu. Contohnya, ada dua zat. Contohnya Amru dengan Zaid. Baik, kita kata apa? Kita kata Amru ada sifat yang sama dengan Zaid. Maka dekat situ kita isbatkan apa? Kam munfasil. Sebab apa? Ada satu zat yang sama dengan zat yang lain pada sifat. Itu makna kam munfasil. Supaya nak nampak beza, kalau kita nak bezakan kam muttasil dan munfasil ni, kalau kam muttasil, dia daripada satu zat yang sama. Kalau kam munfasil, maknanya ada zat yang lain. Maknanya ada makna bilangan. Sebab itu kita kata, nak mudah faham, kam munfasil adalah adat, bilangan. Maka dia mesti lebih daripada satu. Kemudian yang terakhir sekali, kam muttasil fil af'al. Maknanya satu zat mempunyai fi'il ataupun perbuatan yang banyak. Kasratun fil af'al. Baik, nanti kita akan tafsirkan pada makna kam muttasil fi af'alillahi ta'ala. Kemudian kam munfasil fil af'al adalah adanya zat lain yang sama perbuatannya dengan zat yang lagi satu. Maksudnya ada dua zat, kedua-duanya berkongsi ataupun sama dari segi perbuatan. Contoh kalau yang ini berlari, zat yang ni berlari, zat yang lagi satu pun berlari juga. Jadi berlaku apa? Ta'addud pada af'al dan berada pada dua zat yang berbeza. Baik. Jadi yang dak dibincang di dalam perbahasan wahdaniyah adalah menafikan kasrah pada zat, pada sifat dan pada af'al, yang membawa kepada al-kumumus sittah. Kumum sittah ni faham? Kumum sittah, yang kumum kam-kam yang 6 ni, terpecah daripada apa? Daripada kita nafikan banyak pada zat, sifat dan af'al. Kemudian kita kata pada perbahasan kam muttasil fil af'al ada tafsilan.
boleh jadi kita isbatkan dia dan boleh jadi kita nafikan juga. Maka sifat wahdaniyah sama ada menafikan umumus sittah ataupun umumul khamsah. Ikut kepada tafsiran kam muttasil fil af'al. Baik, ini gambaran saja. Nanti bila kita baca kitab, kita akan nampak lebih jelas. Baik, kita tengok kitab. Ada soalan sebelum tu? Okey, nanti kita tengok kitab akan nampak lebih jelas lagi lah. Qala al-Matin wa Syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihima wa ulumi masyaikhina fid darain amin. Baik, apa kata Imam Bajuri? Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyah fi dzati wa fi sifati wa fil af'al. Jadi al-wahdah. Kita kata wahdah maknanya apa? Salbu al-kasrah, nafyu al-kasrah. Baik. Wajib bagi Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Baik. Kemudian diterangkan apa yang dimaksudkan dengan wahdaniyah fi dzat. Baik. Wa ma'na al-wahdaniyati fi dzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidah. Bagi wahdaniyah pada zat adalah zat tersebut tidak tersusun daripada juzuk-juzuk yang berbilang-bilang. Maknanya satu zat tidak terbina ataupun zat Allah Ta'ala itu tidak terbina daripada juzuk-juzuk. Sebab kita nak menafikan. Jadi makna wahdaniyatu fi dzat maknanya Allah Ta'ala bukan tersusun daripada juzuk-juzuk yang banyak. Kenapa Allah Ta'ala tidak tersusun daripada juzuk-juzuk yang banyak? Kita kata kerana perkara tersebut ternafi. Nafi pada? Nafi daripada awal dalam sifat mukhalafatun lil hawadis. Kita kata apa makna mukhalafatun lil hawadis? Ibaratun an salbi al-mumasalati min al-jirmiyati wal-aradiyati wal-kulliyati wal-juz'iyati walawazimiha. Kan kita nafikan pada sifat pada sifat mukhalafatul lil hawadis, kita nafikan jirmiyah. Baik. Jirim kita sebut apa sebelum ni? Jirim ada dua, sama ada jisim, jirim yang murakkab dipanggil sebagai jisim, dan juga ada yang fardah dipanggil sebagai jauhar al-fard. Satu saja. Jadi la juz'alaha. Jadi bila kita kata kita nafikan Allah Ta'ala itu bukan jirim, maka ternafilah Allah Ta'ala itu terbina daripada juzuk-juzuk. Kerana yang terbina daripada juzuk-juzuk adalah jisim. Jadi bila disebut di sini wa ma'nal wahdaniyati fi dzati annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidah, yang dimaksudkan adalah menafikan berbilang-bilangnya ataupun ternafinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu terbina daripada juzuk-juzuk yang banyak. Wujudnya Allah Ta'ala itu daripada juzuk-juzuk yang banyak. Tidak. Perkara tersebut ternafi. Wa yuqalu lidzalika. Baik. Dipanggil perkara ini sebagai apa? Kam muttasil fi dzat. Baik, jadi ini adalah makna kam muttasil fi dzat. Bila ditanya apa makna kam muttasil fi dzat, ataupun apa makna nafi kam muttasil fi dzat, kita kata menafikan ataupun mengisbatkan Allah Ta'ala itu tidak tersusun. Laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidah. Maka kam muttasil, apa makna kam muttasil? Ma yatarakkabu minal ajza'. Itu makna kam muttasil fi dzat. Kam muttasil fi dzat maknanya ma yatarakkabu minal ajza'. Jadi bila kita nafikan kam muttasil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya kita menafikan Allah Ta'ala itu terbina daripada juzuk-juzuk yang banyak. Dapat tak? Ini bagi nampak satu-satu supaya kita faham. Wa annahu. Kemudian wa yuqalu lidzalika kam muttasil fi dzat. Wa annahu laisa hunaka. Okey, ini makna yang kedua bagi al-wahdaniyah fi dzat. Okey, letak nombor ataupun letak isyaratlah supaya kita nampak. Jadi makna pertama al-wahdah fi dzat apa dia? Laisat murakkabah min ajza'in muta'addidah. Yang dipanggil sebagai kam muttasil fi dzat. Baik, ini makna yang kedua. Wa annahu laisa hunaka dzatun tushbihu dzatahu ta'ala. Menafikan adanya zat yang sama dan serupa dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Walaupun samanya itu pada satu juzuk ataupun sebahagian.
ternafi semua. Maknanya tidak ada langsung zat yang sama dan serupa seperti zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu lahu kam munfasil fid dzat. Dipanggil sebagai kam munfasil fid dzat. Okay, jadi bila ditanya apa makna al-wahdaniyah fid dzat? Wahdaniyah fid dzat adalah anna dzatallahi ta'ala laysat murakkabah min ajza'in muta'addidah. Wa laysa itu yang dipanggil sebagai apa? Kam muttasil fid dzat. Wa annaha wa ataupun wa annahu yakni wa anna dzatahu ta'ala laysa bukan apa? Yang kedua adalah laisa hunaka dzatun tushbihu dzatahu subhanahu wa ta'ala. Itu makna yang kedua yang dipanggil sebagai kam munfasil fid dzat. Jadi kedua-duanya ternafi pada sifatun wahdaniyah, al-wahdaniyatu fid dzat. Kemudian apa kata Syekh Muhammad Nawawi? Lakinna al-wahdata fid dzati bimakna adami tarkib min ajza'in alimta min al-mukhalafati lil hawadis kama marra. Baik. Akan tetapi al-wahdah fid dzat dengan makna tidak ada susunan daripada juzuk-juzuk telah diketahui daripada sifat mukhalafah lil hawadis. Pada apa? Pada suwarul al-mumathalah tu yang 10. Yang kita kata antara salah satu daripada suwarul mumathalah tu salah satunya apa? Ayyakunallahu jirman. Dan jirim tu sawa'an kana murakkaban minal ajza' yang dipanggil sebagai jisim au laisa murakkaban yang dipanggil sebagai jauhar fard. Maka dah ternafi dah al-wahdah fid dzat, kita dah isbatkan dan kita nafikan tarkib pada zat Allah Taala pada sifatun al-mukhalafah lil hawadis. Baik, kalau ditanya, habis kenapa diulang balik? Kenapa diulang balik? Kita kata ini adalah bab, jawapan yang sama. Ini adalah ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu akidah. Dan banyaknya orang yang tidak faham ilmu ini sehingga berlaku salah faham dan syubhat. Terikut syubhat yang ada di dalam ilmu ini. Maka perlu kepada tasrih. Dan tidak cukup dengan dalalah iltizam. Kita sebut sebelum ni kan, dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid tidak berpada dengan dalalah iltizam. Sehingga disebut oleh Syekh Imam Bajuri sendiri disebutkan li'annahu ataupun li'anna banyaknya orang-orang yang jahil terhadap ilmu ini. Lalu perlu kepada tasrih, perlu kepada penjelasan. Tak cukup dengan dalalah iltizam sahaja. Baik. Lakinnal wahdah fi dzat bimakna adami tarkib min ajza'in alimta minal mukhalafati lil hawadis kama marra. Iaitu pada nafyul jirmiyah sawa'an kana murakkaban aw fardan atau mufradan. Iaitu jauhar fard. Baik. Selesai makna yang pertama iaitu al-wahdah ataupun al-wahdaniyatu fi dzat. Baik. Yang kedua, wa makna al-wahdaniyati fi sifat. Baik. Makna wahdaniyah pada sifat. Apa makna wahdaniyah fi sifat? Okey, baik. Yang pertama, ada muta'addudiha. Okey, baik. Yang itu Syekh Muhammad Nawawi dulu terangkan. Syekh Muhammad Nawawi kata apa? Wa huwa ada muta'addudiha, iaitu ada muta'addudi as-sifat. Ha tu kembali balik pada apa? Kembali pada sifat. Falaisa lahu ta'ala sifatani fil ismi wal ma'na. Pada Allah Ta'ala itu tiada dua sifat yang sama pada namanya dan juga maknanya. Maknanya apa? Tak ada satu, Allah Ta'ala tidak ada dua sifat yang mana kedua-duanya sama dari segi makna dan dari segi namanya. Contohnya ada dua kudrah. Jadi kudrah nama sama, kudrah. Kudrah pertama, kudrah kedua. Jadi nama sama, dua-dua kudrah. Kemudian makna juga sama, kedua-duanya yufidu al-ijad wal i'dam ataupun yujid wa yu'dim, mengadakan dan mentiadakan. Wa bayanu zalika, baik, diterangkan makna ta'addud ataupun makna wahdaniyah fi sifat apa dia? Annahu ta'ala. Baik, ini makna pertama. Annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa akthar min jinsin wahidin. Bagi Allah Ta'ala itu tiada dua sifat ataupun lebih daripada dua
daripada satu jenis yang sama. Macam kudrah, kita kata jenis kudrah. Jenis ataupun sifat kudrah. Maka jenis dia adalah sifat kudrah. Baik, Allah Ta'ala tidak ada 2 ataupun 3 ataupun lebih daripada satu sifat kudrah. Yang ada hanya satu sahaja. Annahu ta'ala laisa lahu sifatani fa akthar min jinsin wahidin ka qudrataini fa akthar wa ilmaini fa akthar, ataupun ada 2 ilmu ataupun lebih daripada 2, wa hakaza, dan begitu seterusnya. Wa yuqalu lahu, dan makna ini makna apa? Kam muttasil fis sifat. Jadi menafikan kam muttasil fis sifat. Baik, apa makna kam muttasil fis sifat? Anna Allah Ta'ala lahu sifatani fa aksar min jinsin wahid. Itu makna kam muttasil fis sifat. Baik, bila kita kata la, Allah Ta'ala al-wahda fis sifat. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala itu satu, bersifat esa pada sifatnya, maka maknanya adalah Allah Ta'ala itu tiada mempunyai 2 sifat daripada satu jenis yang sama. Ka qudrataini, seperti ada 2 kudrah, ataupun ilmaini, ada 2 ilmu, fa akthar, ataupun lebih daripada 2. Wa hakadha wa yuqalu lahu kam muttasil fis sifat. Itu makna yang pertama, al-wahdaniyah fi as-sifat. Makna yang kedua apa? Wa adamun nadhiri fiha, iaitu apa? Wa huwa annahu laisa li ghairihi sifatan, laisa li ghairihi sifatun tushabihu sifatahu ta'ala. Tiada pada yang selain zat Allah Ta'ala itu akan sifat yang menyerupai sifatnya Allah Ta'ala. Di adamun nadhir. Baik, dalam bahasa, dalam lughah, kita ada 3 istilah. Yang pertama an-nadhir. An-nadhir, yani an-nadhir. Kemudian kita ada al-mathil dan asy-syabih. Dan ketiga-tiga itu mempunyai makna secara zahirnya sama, tetapi berbeza pada tafsilannya. Apa makna nadhir? An-nadhir adalah al-musyabih fi aghlabil wujuh. Al-musyabih fi aghlabil wujuh. Sesuatu yang menyerupai sesuatu yang lain pada kebanyakan keadaan. Pada banyak keadaan. Kita kata itu dipanggil sebagai nadhir. Al-musyabih fi aghlabil wujuh. Itu makna an-nadhir. Jadi bila disebut adamun nadhiri fiha, boleh juga kita kata nadhir di sini maknanya al-musyabih fi aghlabil wujuh. Sebab apa? Sebab kalaulah ada sama sebahagian, hatta pada sebahagian pun kalau sama, maka dia akan melazimi perkara-perkara yang lain. Bila kita kata Allah Ta'ala itu ada zat lain ataupun ada yang sama seperti Allah Ta'ala pada sifat, walaupun sebahagian ataupun pada kebanyakan sifat, maka kita kata dekat situ akan melazimi bahawasanya imma antara 2 perkara. Imma kita kata zat lain itu juga qadim seperti Allah Ta'ala, ataupun Allah Ta'ala itu hadis, dan kedua-duanya mustahil. Kedua-duanya mustahil. Kerana apa? Kerana satu, kita dah isbatkan dalam sifatul wujud, bahawasanya yang wajibul wujud hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dalam sifatul qidam, yang tiada permulaan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun selain daripada Allah Ta'ala dan sifatnya, kesemuanya adalah hadis baru. Itu makna an-nadhir. Apa makna an-nadhir? Al-musyabih fi aghlabil wujuh. Baik, asy-syabih. Apa makna asy-syabih? Asy-syabih adalah al-musyabih fi ba'dil wujuh. Al-musyabih fi ba'dil wujuh. Ba'di, sebahagian. Sebahagian ni termasuklah kalau dia sama pada satu wujud. Walau kana wajhan wahidan. Walaupun satu wajah sahaja. Maknanya samanya tu pada satu wajah sahaja. Dipanggil sebagai al-syabih. Kemudian yang terakhir sekali al-mathil. Okay, al-mathil al-musyabih fi jami'il wujuh. Al-musyabih fi jami'il wujuh, iaitu fi kullil wujuh. Al-musyabih fi jami'i al-wujuh. Itu makna al-mathil. Maka ketiga-tiga ini ternafi pada Allah Ta'ala. Ketiga-tiga ini ternafi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi bila disebut wa'adamun nadhiri fiha,
iaitu wa'adamu zat al-musyabih, zat yang sama pada sifatnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak kata ada zat lain yang kudrahnya, yang bersifat dengan sifat kudrah yang sama seperti kudrah Allah Taala. Baik, kalau kita kata apa sifat kudrah Allah Taala, kita kata sifat kudrah Allah Taala mengadakan dan mentiadakan. Maka kalau kita isbat adanya zat lain yang sifat kudrahnya sama seperti sifat kudrah Allah Taala, maka zat lain itu juga sifat kudrahnya boleh menjadikan ataupun mengadakan dan mentiadakan. Maka perkara tersebut dah ternafi. Kerana zat ataupun kalaulah berlaku, nanti kalau dibincang dalam dalil nanti akan disebutkan, kalaulah adanya zat lain yang bersifat dengan sifat yang sama seperti sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan melazimi macam yang saya sebutkan tadi. Sama ada zat lain tu adalah qadim juga, maka akan berlaku ta'addud qudama. Wa ta'addud qudama muhal. Berlaku berbilang-bilang perkara yang qadim. Maka berbilang-bilang perkara yang qadim adalah mustahil. Baik. Dan tafsilannya nanti di dalam perbahasan dalil istidlal yang dibawa oleh mutakallimin pada mengisbatkan sifatun atau pada mengisbatkan wahdaniyatu fi sifat. Baik. Wa adamun nadhiri fiha wa huwa annahu laisa li ghairihi sifatun tushabihu sifatahu ta'ala. Tiada zat yang lain selain daripada zat Allah Ta'ala itu yang mempunyai sifat seumpama sifatnya Allah Ta'ala. Falaisa li ghairihi ta'ala qudratun. Falaisa li ghairihi ta'ala qudratun ka qudratihi ta'ala. Tiada zat yang lain daripada zat Allah Ta'ala itu yang mempunyai kudrah seperti kudrahnya Allah Ta'ala. Au ilmun ka ilmihi ta'ala, ataupun adanya zat lain yang bersifat dengan sifat ilmu seperti sifat ilmunya Allah Ta'ala. Wahakadha, dan seterusnya begitu. Iradah, hayyun, sama' basar kalam dan seterusnya. Wa yuqalu lahu kam munfasil fis sifat. Dipanggil sebagai kam munfasil fis sifat. Wa makna, okey baik, dah selesai. Dah berapa kam dah? Ada 4. Kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat, kam muttasil fis sifat dan kam munfasil fis sifat. Wa ma'nal wahdaniyati, masuk kepada yang ketiga, wa ma'nal wahdaniyati fil af'al, makna bagi wahdaniyah pada perbuatan. Af'al jamak kepada fi'il. Baik, makna yang pertama, annahu laisa li ghairihi fi'lun minal af'al. Tiada zat yang lain yang mempunyai perbuatan yang sama seperti perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada zat lain yang seumpama perbuatannya itu seperti perbuatan Allah Ta'ala. Tiada zat lain yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun af'al Allah Ta'ala. Wa yuqalu lahu kam munfasil fil af'al. Dipanggil sebagai kam munfasil fil af'al. Baik, 5 kam ini ternafi secara muttafaqun alaih. Maksudnya kam muttasil fis sifat, kam muttasil fil dzat, kam munfasil fil dzat, kam muttasil fis sifat, kam munfasil fis sifat dan kam munfasil fil af'al. 5 ini sepakat semua ternafi. Baik. Yang berbaki apa? Kam muttasil fil af'al. Baik. Kenapa perlu ditafsilkan? Boleh jadi ia terisbat dan boleh jadi ternafi mengikut kepada tafsiran. Kerana laha tafsirat. Ada 2 tafsiran. Baik, akan diterangkan. Sampai sini faham? 5 kam ni. Baik. Wa ammal kamul muttasil fil af'al. Okay. Adapun kam muttasil pada af'al, fa in sawwarnahu. Baik, ini tafsiran pertama. Tafsiran pertama pada kam muttasil fil af'al apa dia? Fa in sawwarnahu. Kalaulah kita gambarkan makna kam muttasil fil af'al itu
bita'addudil af'al, dengan berbilang-bilangnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa thabitun, maka ia sabit, maka betul. Memang perbuatan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Memang perbuatan Allah Ta'ala itu ada banyak. La yasihhu nafyuhu, tak boleh dinafikan. Kenapa? Lianna af'alahu ta'ala kathiratun, kerana perbuatan Allah Ta'ala itu ada banyak. Min khalqin, daripada menciptakan. Wa rizqin, daripada memberi rezeki. Wa ihya'in, daripada menghidupkan. Wa imatatin, dan daripada mematikan. Ila ghairi dhalika minal af'alillahi ta'ala, dan selain daripada itu. Maka kalaulah ditafsirkan makna kam muttasil adalah ta'addudul af'al, fahuwa thabitun, maka dia tak ternafi pada wahdaniyah, pada sifat wahdaniyah. Jadi apa makna wahdaniyah kalau dengan tafsiran kam muttasil pada tafsiran ini, iaitu ta'addud fil af'al? Maka al-wahdaniyah ibaratun an nafi umumil khamsah. Apa kam dia? Kam muttasil dan munfasil fi dzat, kam muttasil dan munfasil fi sifat, dan kam munfasil sahaja fil af'al. Kalau kita ambil makna kam muttasil dengan makna ta'addud fil af'al. Baik, di tafsiran pertama. Jadi kalau kita bawa kam muttasil fil af'al dengan tafsiran yang pertama, maka yang ternafi hanya 5 kam sahaja. Dapat tak? Dah dapat? Kita kata tadi dalam kalau kam pada zat dengan pada sifat, faham? Okey, selesai. Dan perkara itu ternafi, betul? Kam munfasil fil af'al juga ternafi. Sebab kita kata ada zat lain yang perbuatannya sama seperti zat Allah Ta'ala, maka ternafi juga. Jadi dah berapa kam yang ternafi? Dah 5. Sekarang ni ikut kepada kam muttasil. Kam muttasil fil af'al ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama boleh, tafsiran pertama betul dan sabit pada hak Allah Ta'ala, dan tafsiran kedua juga ternafi pada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pada zat Allah Ta'ala. Baik, bila kita kata kam muttasil fil af'al, kalau ditafsirkan dengan makna ta'addud fil af'alillahi ta'ala, maknanya perbuatan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang, ada banyak, maka perkara ini sabit. Ternafi ke? Tak ternafi. Maka yang ternafi hanya 5 kam sahajalah yang kita sebut tadi. Jadi kam muttasil fil af'al tidak ternafi. Kenapa? Kerana perbuatan Allah Ta'ala itu memang berbilang-bilang, ada banyak. Min rizqin wa khalqin wa ihya'in wa imatatin, dan ila ghairi dhalika, daripada af'alillahi ta'ala. Maka perkara itu sabit tak? Sabit. Maka kalau dia sabit, dia tak ternafi. Faham tak? Kalau disabit, dia tak ternafi. Bila tak ternafi, yang ternafi daripada umumus sittah hanya 5 sahaja, selain daripada kam muttasil fil af'al. Baik, kalau guna tafsiran pertama, iaitu apa? Ta'addud fil af'al. Baik. Wa in sawwarnahu. Baik, ini tafsiran yang kedua. Wa in sawwarnahu. Ini tafsiran yang kedua. Wa in sawwarnahu bi musyarakati ghairillahi lahu. Kalaulah yang dimasukkan pada kam muttasil fil af'al itu adalah berlaku musyarakah. Apa makna musyarakah? Perkongsian selain daripada Allah Ta'ala pada perbuatan. Maknanya berkongsi buat benda yang sama. Maka fahuwa manfiyun aidan, maka akan ternafi juga. Maka kalaulah kita tafsirkan kam muttasil fil af'al itu dengan tafsiran yang kedua, maka kam yang ternafi adalah 6. Jadi makna wahdaniyah adalah nafyu al-umum as-sittah. Kalau dengan tafsiran yang kedua. Apa tafsiran kedua? Musyarakati ghairillahi lahu. Allah Ta'ala ada perbuatannya, tetapi berkongsi melakukan perbuatan yang sama dengan perkara yang lain. Maka kalaulah ditafsirkan kam muttasil fil af'al dengan makna yang ini, maka ianya ternafi juga. Lalu yang ternafi adalah umumu as-sittah. Dapat tak? Sekali lagi. Okey, baik. Kam muttasil fil af'al.
jika ditafsirkan dengan tafsiran yang kedua. Apa tafsiran kedua? Musyarakatu ghairillahi lahu, iaitu berkongsinya selain daripada Allah Ta'ala pada satu perbuatan yang sama dengan Allah Ta'ala. Maknanya, contohlah, kita bagi contoh. Ini iftirad. Bukan iftirad, ini contoh saya, tamsil saja. Dia kata, Allah nak ciptakan Zaid. Tapi ada musyarakah dengan selain daripada Allah Ta'ala pada penciptaan. Maknanya Allah buat juga, Allah jadikan, tapi ada perkara lain yang bantu menjadikan. Faham tak? Zat lain lah, perkara lain. Perkara lain tu zat lain. Ghairillah maknanya ghairi dzatillahi ta'ala. Ataupun kita kata perkara lain tu contohlah. Ini contoh kita kata macam orang-orang yang i'tikad bahawasanya ada apa contohnya, macam kalau contoh golongan tabi'in, dia i'tikad yang adanya tabi'ah yang memberi taksir kepada sesuatu benda. Maknanya bukan dia kata apa? Contohnya lah, kita bagi contoh. Contoh dia kata Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu dalam keadaan yang sama, adanya perkara lain yang membantu. Maka dekat situ tetap kita isbat perbuatan Allah Ta'ala, tetapi ada perkara lain yang membantu. Maka dekat situ ternafi. Kerana yang menjadikan ataupun yang menciptakan hanyalah Allah Ta'ala sahaja. Al-ijad wal-ikhtira' lillahi ta'ala, ataupun at-ta'thir hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Nanti akan ada perbincangan satu yang dipanggil sebagai af'alul ibad, nanti akan dimasuk perbahasan berkenaan dengan af'alul ibad. Tapi perbuatan yang memberi ta'thir, yang memberi kesan, maknanya ada ataupun tiada, hanya semata-mata perbuatan Allah Ta'ala. Maka kalaulah ditafsirkan kam muttasil fil af'al dengan makna musyarakah ghairillahi ta'ala lillahi ta'ala, maka ternafilah kam tersebut. Lalu sifat wahdaniyah menafikan umumus sittah. Dapat? Orang faham yang kam mufasil fil af'al. Kam mufasil fil af'al, adanya zat lain yang memberi taksir, seperti adanya zat lain yang perbuatannya sama seperti perbuatan Allah Ta'ala. Baik, apa perbuatan Allah Ta'ala? Menciptakan. Maknanya ada zat lain yang menciptakan sama macam zat Allah Ta'ala. Okey, saya tahu mesti keliru dengan makna kedua bagi kam muttasil fil af'al kan? Okey, baik. Kam muttasil fil af'al dengan makna yang ternafi, apa dia? Ada berlaku musyarakah. Baik. Kalau kita kata zat lain perbuatannya sama seperti zat Allah Ta'ala, maka kat situ terpisah, munfasil. Tapi kalau buat sama-sama, maka ada makna ishtirak. Maka sebab tu kita kata kam muttasil fil af'al. Maknanya perbuatan Allah Ta'ala, ada je perbuatan yang lain yang kedua-duanya membawa kepada taksir kepada sesuatu perkara ataupun kepada satu perbuatan yang sama. Faham tak? Itu makna dia. Jadi ternafi perkara tersebut. Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran yang kedua, lalu yang ternafi adalah umumus sittah. Wa in sawwarnahu bi musyarakati ghairillahi ta'ala lahu fahuwa manfiyun aidan bi wahdaniyatil af'al fahuwa ta'ala munfaridun. Baik, kata kalaulah digambarkan makna kam muttasil fil af'al adalah perkongsian selain daripada Allah Ta'ala pada perbuatan-perbuatan tertentu, maka ianya ternafi juga. Aidan bermakna adha iaitu, maknanya raja'ah. Adha iaitu aidan maknanya raja'ah. Maknanya jugalah, kita sama. Maka ternafi juga. Ternafi dengan apa? Biwahdaniyatil af'al. Jadi maknanya apa? Apa maksud wahdaniyatul af'al? Fahuwa ta'ala munfaridun. Allah Ta'ala itu kita kata hanya Allah Ta'ala sahaja yang kita kata yang bersendirian pada bil khalqi, pada penciptaan. Wal ikhtira', ikhtira' pun penciptaan jugalah. Bil khalqi pada mengadakan sesuatu. Ikhtira' pada penciptaan. Mutawahhidun, hanya semata-mata satu Allah Ta'ala itu memberi kesan pada bil ijadi wal ibda', pada penciptaan dan kita kata perkara yang
terhasil ataupun penciptaan yang terhasil pada sesuatu perkara. Mutawahhidun bil ijadi wal ibda'i khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Baik, kita baca balik. Fahuwa ta'ala munfaridun bil khalqi wal ikhtira'. Hanya senya Allah Ta'ala yang mencipta dan menjadikan. Mutawahhidun bil ijadi wal ibda'. Hanya satu-satunya sahaja, maknanya Allah Ta'ala sahaja yang mengadakan. Ijad maknanya mengadakan. Wal ibda'. Kita panggil yang melakukan sesuatu. Ibda' ni maknanya kita panggil ialah sama makna dengan ijad, cuma ibda' ni maknanya kalau kita tengok ibda' maknanya kreatif, maknanya ada hikmah, maknanya sesuatu perbuatan yang penuh dengan hikmah. Khalaqal khalqa, Allah Ta'ala lah yang menciptakan makhluk. Jadi khalaqa al-khalqa al-masdar bermakna isim maf'ul, al-khalqa bermakna al-makhluk, maknanya khalaqal makhluk. Wa a'malahum, dan sekalian perbuatan-perbuatan makhluk. Maknanya Allah cipta makhluk dan perbuatan-perbuatannya. Wa qaddara arzaqahum, dan Allah Ta'ala telah menentukan rezeki bagi mereka, iaitu bagi makhluk. Wa ajalahum, dan ajal-ajal mereka. Maka segalanya hanya, maknanya apa? Ta'thir semata-mata pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang memberi kesan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan membawa kepada satu perbincangan, iaitu perbincangan af'alul ibad. Dia akan dibincang dalam kita akan cuba tengok keadaan. Kalau sempat kita bincang, kalau tidak esok kita akan bincang perbahasan berkenaan af'alul ibad. Sebab panjang sikit perbahasan tersebut, untuk kita isbatkan ada bahawasanya Allah Ta'ala sahaja yang memberi kesan kepada sekalian perkara. Hatta pilihan yang dibuat oleh makhluk juga adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Maka daripada sini kita akan lihat yang ternafi keseluruhannya adalah kam yang kita bincangkan, sama ada ternafi kam yang 5 ataupun 6, ikut kepada tafsiran. Baik. Kita tulis satu-satu bagi nampak. Sifatul wahdaniyah ibaratun an salbi al-kathrah fi az-zat was-sifat wal-af'al. Al-umum, al-umum as-sittah. Yang pertama, kam muttasil fi dzat. Jadi makna kam muttasil fi dzat, tarkib at-tarkib minal ajza. Yang kedua, kam munfasil fi az-zat. At-ta'addud, ataupun kita kata hunaka zatun tushbihu zatahu ta'ala. Yang ketiga, kam muttasil fis sifat.
lahu sifatan min jinsin wahidin. Yang keempat, kam munfasil fi sifat. Hunaka zatun tattasifu bisifatillahi ta'ala. Yang kelima, kam munfasil fil af'al. Hunaka zatun tushbihu af'al Allahi ta'ala. Kemudian yang keenam, kam muttasil fil af'al. Baik, dekat sini ada dua tafsiran. Yang pertama, ta'addud fil af'al. Yang kedua, musyarakah ghairillahi lahu. Kita kata ini adalah gambaran kumumus sittah. Baik. Kita kata ibaratun an salbil kasrati fi dzat. Kita nak bincang zat dulu. Baik. Kam muttasil, tadi kita kata kam muttasil adalah ma baina ajza'ihi al-wusta hududun mushtarakun. Ada hudud mushtarak. Jadi apa makna kam muttasil fi dzat? At-tarkib minal ajza'. Baik. Kita kata tarkib minal ajza' mustahil kerana kita katakan Allah Ta'ala itu al-wahdah fi dzat. Wahdaniyatun fi dzat. Maka ini ternafi. Kam muttasil fi dzat. Kam munfasil fi dzat, hunaka dzatun tushbihu dzatahu ta'ala. Ada zat lain yang sama zat itu sama seperti zat Allah Ta'ala, ternafi juga. Sebab kita dah kata apa? Pada sifatul qidam ataupun sifatul mukhalafah lil hawadis, kita dah nafikan adanya zat lain yang sama dan serupa seperti zat Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafah lil hawadis. Baik. Selesai pada zat, kedua-duanya ternafi. Pada zat kedua-dua ternafi. Kam muttasil dan juga munfasil. Baik. Kam muttasil fi sifat, maknanya apa? Bagi Allah Ta'ala itu ada dua sifat daripada jenis yang sama. Maka perkara itu mustahil. Perkara itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ternafi kam muttasil fi sifat. Jadi bila kita kata al-wahdaniyatu fi sifat, yang ternafi adalah kam muttasil. Baik. Kam munfasil fi sifat, hunaka dzatun tattasifu bi sifatillahi ta'ala. Ada zat lain yang bersifat dengan sifat Allah Ta'ala, maka perkara itu juga ternafi kerana hanya Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Kenapa? Kerana sifat Allah Ta'ala juga qadim. Sifat Allah Ta'ala juga qadim. Kalaulah zat lain bersifat seperti sifatnya Allah Ta'ala, maka akan berlaku ta'addud qudama. Zat tadi itu pun akan jadi qadim juga, kalau dia mempunyai sifat yang sama seperti sifat Allah Ta'ala. Maka dalam al-wahdaniyatu fi sifat, ternafi juga munfasil. Kam munfasil fil af'al, adanya zat lain yang sama dan serupa perbuatannya dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada af'al ternafi munfasil. Kerana Allah Ta'ala sahaja yang al-ijad wal-i'dam, menjadikan dan mentiadakan, mencipta, hanya Allah Ta'ala sahaja. Baik, kam muttasil fil af'al, ikut kepada tafsiran. Kalau ditafsirkan dengan tafsiran pertama, iaitu ta'addud fil af'al, maka ianya betul. Maka yang ternafi berapa kam? 5 sahaja. Maka kam muttasil fil af'al dengan makna ta'addud fil af'al, yajuz ataupun boleh, tak ada masalah. Kerana af'alullah muta'addidah. Perbuatan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Baik. Kalaulah yang dimaksudkan kam muttasil fil af'al adalah musyarakah ghairillahi ta'ala lahu, maka ternafi. Maka kalau kita tafsirkan kam muttasil fil af'al dengan makna yang kedua, maka
ternafi berapa? Umumus sittah. Dapat tak? Baik. Jadi kalau makna ni dibolehkan. Maka kalau dekat sini tanfi hanya menafikan al-umum al-khamsah. Kalau dekat sini maka akan menjadikan tanfi al-umum as-sittah. Dapat tak? Faham tak? Nabi? Faham? Dapat? Kan ada tanya, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Baik. Jadi ini keseluruhan kepada perbahasan sifatul wahdaniyah. Baik. Kerana itu disebut pada akhir itu, disebut apa? Syekh Nawawi kata apa? Fahuwa ta'ala munfaridun. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang menciptakan dan mengadakan. Ataupun menciptakan dan ikhtiraq pun mencipta. Penciptaan maknanya cipta juga. Mutawahhidun bil ijad. Allah Ta'ala sahaja yang menjadikan. Wal ibda'. Khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Khalaqal khalqa. Al-khalqu bimakna al-makhluk. Ini min itlaqil masdar wa yuradu bihi ismil maf'ul. Khalaqal khalqa. Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk. Wa a'malahum. Dan segala perbuatannya. Sabit di dalam ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surah As-Saffat Allah Ta'ala sebutkan wallahu khalaqakum. Dan Allah Ta'ala itu yang menciptakan kalian semua. Wa ma ta'malun. Dan apa yang dan sekalian perbuatan-perbuatan kamu semua. Baik, dekat situ ada perbincangan berkenaan dengan sini faham dah? Ni faham dah? Okay, kita ambil ayat tersebut, kemudian kita bincangkan berkenaan dengan ayat tadi itulah wa ma ta'malun. Okay, kita jadikan yang itu kelas lepas ni sebab kita nak bincang af'alul ibad, perbahasan berkenaan dengan af'alul ibad. Baik, yang tu kita tinggal sekejap. Tapi ada perbincangan berkenaan dengan ayat tersebut. Tetapi ala i'tiqad ataupun ala aqidatil asy'ariyah. Al-asy'ariyah memahami ayat tersebut, dengan makna wallahu khalaqakum wa a'malakum. Seperti mana yang didatangkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Bantani. Khalaqal khalqa wa a'malahum. Maksudnya pada ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun bermakna wallahu khalaqakum wa a'malakum. Jadi ma di situ adalah ma al-masdariyah. Dan maksud ataupun bila kita masukkan ma masdariyah, maka ma wa ma dakhalat 'alaiha fi ta'wilil masdar. Ma dan apa yang masuk selepasnya itu boleh ditakwilkan sebagai masdar. Maka wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, takdir dia apa? Wallahu khalaqakum wa a'malakum. Jadi Asy'ariyah memahami ayat tersebut begitu. Tetapi ada perbincangan, ada sebahagian menjadikan ma di situ adalah ma mausuliyah. Maka itu perbincangan nanti kita akan bincang dengan lebih detail pada perbahasan af'alul ibad. Syekh Muhammad Nawawi dan Syekh Imam Bajuri tidak datangkan perbahasan tersebut, tapi kita bincangkan kerana ada isyarat kepada perbahasan itu ketika mana dibincangkan berkenaan dengan kam munfasil fil af'al. Lalu bila kita kata perbuatan menjadikan ataupun al-af'al kulluha lillah, hanya Allah Ta'ala sahaja yang memberi kesan, ijad, i'dam dan sebagainya. Habis apa yang berbaki dekat manusia? Apa yang ada pada manusia? Kalau semua benda Allah Ta'ala tentukan dan semuanya daripada ciptaan Allah Ta'ala, baik, manusia dah tak ada ikhtiar lah. Maka itu antara perbincangan dan persoalan, dan itulah antara syubhat yang terbesar juga dalam perbahasan ilmu akidah, iaitu perbahasan af'alul ibad. Kita panggil percanggahan ataupun kita panggil perbezaan dengan taifah, terutamanya golongan Mu'tazilah pada takthir ke atas sesuatu perkara ataupun pada perbahasan af'alul ibad. Adakah perbuatan manusia itu memberi kesan? Maka itu perbincangan. Kerana apa? Kerana kita merasakan kita ada ikhtiar, betul? Kita ada ikhtiar kan? Kita rasa kita boleh pilih nak atau tak nak. Kelas, saya boleh datang, saya boleh tak datang.
Jadi seolah-olah zahirnya kita rasa ada pilihan. Tetapi hakikat sebenar pilihan kita juga adalah daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau ditanya habis tu kenapa? Kenapa kalaulah semua benda Allah dah tentukan, tak bolehlah Allah Ta'ala nak tanya kita, ataupun kalaulah semua dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tahu pun kita ada pilihan nak pilih atau nak buat dosa ataupun tidak. Dan Allah dah tahu dah sebelum kita buat dosa tu kita akan buat dosa tu. Allah Ta'ala dah tahu dah. Jadi apa faedahnya kita nanti diazab dan sebagainya? Maka akan dibincangkan perbahasan tersebut untuk tashih taklif, untuk mensahihkan adanya pentaklifan. Dan perbuatan kita tak dipanggil sebagai tak melazimi ijad dan juga i'dam, tidak melazimi mengadakan ataupun tidak melazimi taktir. Kita hanya ada kasbun yang dipanggil sebagai kasbun. Kasbun ni kita terjemah bahasa Melayu apa? Usaha. Tapi makna usaha tu kurang tepat, tapi kita akan bincangkan makna tersebut. Kerana itu kan ada hadis yang berkenaan dengan Iblis kan? Iblis tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis tanya pada Allah Ta'ala apa dia? Iblis tanya, sebelum engkau ciptakan Adam, adakah engkau dah tahu yang aku takkan sujud pada Adam? Allah Ta'ala kata, ya, aku tahu dah. Engkau takkan sujud pada Adam. Baik, lalu kenapa engkau azab ataupun akan masukkan aku ke neraka, azab aku selepas ini akan sebab aku tidak sujud pada Adam, sedangkan kau dah tahu dah aku takkan sujud pada Adam. Maka Allah Ta'ala kata apa? Adakah sebelum engkau ada pilihan untuk sujud ataupun tidak sujud pada Adam, engkau dah tahu yang kau takkan sujud? Faham tak? Maknanya Allah Ta'ala tanya, adakah pilihan engkau itu ataupun perkara yang akan terjadi itu dalam ilmu engkau? Kata tak, bukan dalam ilmu engkau. Lalu Allah Ta'ala azab ataupun kita panggil memberi balasan kepada Iblis. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia memilih untuk tidak sujud kepada Sayyidina Adam dalam keadaan dia tak tahu apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kalau kita ada kenapa adanya pilihan ataupun adanya ikhtiar secara zahirnya, supaya taklif kita itu ada tashih pada taklif. Maknanya taklif itu wujud. Maknanya Allah Ta'ala kata wajib solat, maka kita kena pilih untuk melakukan solat. Dalam masa yang sama kita tak tahu Allah Ta'ala dah tentukan kesemuanya, dan ketentuan itu tiada dalam pengetahuan makhluk. Maka zahirnya, sebab itu kita kata zahirnya manusia ada pilihan, tetapi pilihan itu tetap di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bincang dengan lebih detail pada perbahasan wahdat af'alul ibad. Perbahasan af'alul ibad ni pun kita panggil antara perbahasan yang panjang dan didetailkan oleh para a'immah, kerana ia bawa terpecah kepada 3 golongan, sama ada Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah, ataupun yang ketiga dipanggil sebagai golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah itu kita akan bincang. Walhasilu, kita akan huraikan pada esok hari berkenaan dengan khulasah kepada makna wahdaniyah dan juga perbahasan berkenaan dengan af'alul ibad dan perbahasan berkenaan dengan dalil kepada isbat sifat wahdaniyah. Banyak sikitlah, cumanya dalil tu mafhum lah, difahami, dikenali sebagai burhan tamanu'. Burhanut tamanu' ataupun burhanut tawarud, ada dua, akan dibincangkan pada perbahasan dalil. Dah ada soalan? Tak faham? Faham dah. Ada soalan apa-apa? Tak ada? Okay, baik. Jadi insya-Allah kita tangguh dahulu. Kita sambung selepas ini perbahasan lanjutan daripada perbahasan sifat al-wahdaniyah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.